Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 11, transformasi isometri, dan kita akan lihat satu standard kandungan 11.4 putaran serta satu standard pembelajaran iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan putaran. Dalam video kali ini, kita akan lihat bagaimana kita menentukan pusat, sudut dan arah putaran apabila diberi objek dan juga imej. Contohnya, kita ada A', B', C', ialah imej bagi ABC di bawah suatu putaran. Tentukan pusat, sudut dan arah putaran itu. Okey, kali ini cikgu akan menggunakan alat geometri untuk menentukan pusat, sudut dan arah putaran. Jadi kita ada 4 langkah di sini. Kita mulakan dengan langkah yang pertama, di mana kita perlu pilih sepasang titik yang sepadan pada objek dan imej, serta kita akan sambungkan titik tersebut. Okey, katakan cikgu pilih titik A, jadi cikgu akan sambungkan ke titik A'. Okey, titik yang sepadan. Seterusnya, kita akan bina pembahagi dua sama serenjang bagi tembereng garis A'. Okey, untuk membina pembahagi dua sama serenjang, cikgu akan menggunakan jangka lukis. Okey, kita akan guna jangka lukis. Okey, jadi jangka lukis yang tajam ni kamu akan letak pada titik A. Okey. Dan kita akan bina satu lengkuk di bahagian atas. Okey, satu lengkuk di bahagian atas dan juga satu lagi lengkuk di bahagian bawah daripada titik A. Dan dengan bukaan jangka lukis yang sama, kita akan letakkan pula pada titik A'. Kita bina lengkuk di bahagian bawah dan juga lengkuk di bahagian atas. Okey, kita dah dapat persilangan antara dua lengkuk. Jadi, kita akan sambungkan persilangan ini dengan satu garis lurus. Okey, jadi cikgu akan sambungkan dengan satu garis lurus, iaitu garis hijau yang pertama ni. Okey, boleh ya? Langkah yang kedua, kita akan pilih sepasang lagi titik yang sepadan pada objek dan imej. Katakan cikgu pilih B dan B'. Okey, jadi cikgu akan bina satu garis. Okey. Daripada titik B, okey, titik B ke B'. Okey, dan kita akan gunakan jangka lukis untuk membina pembahagi dua sama serenjang bagi garis B, B'. Okey, bucu yang tajam letakkan pada B. Okey, dan kita bina satu lengkuk di bahagian atas. Okey, dan satu lagi lengkuk di bahagian bawah. Okey, satu lagi lengkuk di bahagian bawah. Daripada B. Kita ulang langkah yang sama, kita buat daripada B'. Okey, kita buat daripada B'. Jadi, kita akan bina satu lengkuk di bahagian bawah. Okey, satu lengkuk di bahagian bawah. Seterusnya, satu lagi lengkuk di bahagian atas. Okey, satu lagi lengkuk di bahagian atas. Jadi, kita dah ada persilangan dua lengkuk yang berwarna biru ini. Seterusnya, kita akan bina garis lurus menyambungkan persilangan antara lengkuk pertama dan lengkuk yang kedua. Jadi di sini, kamu boleh nampak tak ada satu persilangan di antara garis hijau dan garis biru. Jadi, persilangan dua garis tersebut ialah pusat putaran. Jadi, cikgu akan tandakan pusat putaran itu sebagai titik D. Okey, cikgu besarkan sedikit dan cikgu tandakan pusat putaran ini sebagai titik D. Okey, sebagai titik D di sini. Okey. Boleh Jadi sekarang
kita dah ada pusat putaran dan seterusnya kita akan tentukan pula sudut bagi putaran ini. Okey, jadi untuk dapatkan sudut, kita akan ukur daripada C, kita sambungkan ke pusat putaran. Seterusnya, kita akan sambungkan ke titik yang sepadan pada imej. Okey, jadi yang ni cikgu gunakan warna merah untuk kita dapatkan sudut. Okey. Okey, daripada pusat putaran, kita sambungkan ke pula pada C'. Okey, dan langkah ini meminta kita menggunakan protektor untuk mengukur sudut. Okey, tapi di sini cikgu tak gunakan protektor kerana daripada C, okey, kalau kita lihat daripada C, okey, daripada C ke titik D ke C', kita nampak dengan jelas bahawa sudutnya ialah 90 darjah. Okey, sudut tegak di sini. Dan seterusnya, kita akan lihat pula arah putaran daripada objek ke imej. Okey, daripada objek ke imej, arahnya ialah ikut arah jam. Okey, boleh Sekarang kita dah ada sudut, kita dah ada pusat putaran dan kita dah ada arah putaran. Seterusnya, kita akan tuliskan jawapannya di sini. Okey, dengan menyatakan, dia suruh tentukan. Jadi, kita akan tentukanlah, kita tulis. Okey, pusatnya adalah titik D. Okey, titik D. Okey, di sini yang cikgu telah labelkan sebagai D. Okey, sudutnya ialah 90 darjah. Dan arahnya ialah, okey, arahnya ialah ikut arah jam. Okey, boleh untuk contoh yang pertama. Seterusnya, kita lihat pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, dalam rajah di bawah, P', Q', R' ialah imej bagi P, Q, R di bawah suatu putaran. Huraikan putaran itu. Jadi, kita akan ulang langkah yang tadi. Kita akan pilih dua pasang titik dan kita akan sambungkan antara titik sepadan dan kita akan cari pembahagi dua sama serenjang. Okey, katakan cikgu akan mulakan dengan sepasang titik yang pertama. Okey, yang pertama kita warnakan dengan hijau. Okey, cikgu tandakan daripada R ke R'. Okey, menggunakan jangka lukis. Okey, menggunakan jangka lukis, kita akan bina pembahagi dua sama serenjang antara R dengan R'. Okey, jadi satu lengkuk di bahagian atas dan satu lagi lengkuk di bahagian bawah. Okey, seterusnya daripada R', bukaan jangka lukis yang sama, satu lengkuk di bawah dan satu lagi lengkuk di bahagian atas. Okey. Jadi kita dah dapat. Kita akan gariskanlah. Okey, gariskan daripada persilangan lengkuk atas ke persilangan lengkuk yang kedua. Okey. Okey. Pasangan titik yang kedua, katakan cikgu nak pilih P dengan P'. Okey, jadi cikgu akan sambunglah antara P ke P'. Okey. Seterusnya, kita akan bina pembahagi dua sama serenjang. Okey, pembahagi dua sama serenjang daripada P ke P'. Okey. Okey, satu lengkuk di bahagian atas. Okey, satu lengkuk di bahagian atas. Seterusnya. Okey, seterusnya kita akan bina pula lengkuk di bahagian bawah. Okey. Daripada P' juga sama. Okey, bukaan lengkuk yang sama. Okey, satu di sini dan satu lagi di bahagian atas. Dan kita dapati bahawa yang tadi tidak ada persilangan. Jadi, apa yang perlu kita buat? Apabila tidak ada persilangan, okey, cikgu akan padam semula yang ni. Kita akan bina semula lengkuk daripada
P. Okey, lengkuk daripada P. Okey, jadi kita letakkan semula jangka lukis kita. Okey, kita letak semula jangka lukis kita pada P. Okey, dan seterusnya kita akan bina lengkuk lah supaya ada persilangan. Okey, sekarang dah ada persilangan. Kita boleh sambungkan garis tersebut. Okey, daripada tempat persilangan ni, cikgu sambungkan ke persilangan yang kedua. Okey. Jadi di situ, kamu boleh nampak di antara garis hijau dan garis biru dia bersilang pada koordinat 6, 1. Okey, jadi cikgu tandakan di situ dengan warna merah. Okey, merujuk kepada persilangan antara pembahagi dua serenjang yang pertama dan yang kedua. Okey, boleh ya? Seterusnya, kita akan tentukan pula sudut. Okey, pusat kita dah ada, kita tentukan sudut. Yang pertama, kita akan sambungkan, kita ambil titik yang terdekat, R, sambungkan pada pusat putaran. Dan daripada pusat putaran, kita sambungkan kepada R'. Okey? Titik yang sepadan antara objek dan imej. Jadi daripada sini, kita boleh tentukan sudutnya. Okey. Okey, yang ni objek, yang ni imej. Okey, maksudnya arahnya pun kita nampak bahawa arahnya adalah ikut arah jam. Okey. Dan sudutnya, kita nampak sudutnya adalah 90 darjah. Okey, jadi untuk huraikan putaran, maksudnya kita perlu nyatakan dalam bentuk ayat. Iaitu putaran, nyatakan sudutnya 90 darjah, ikut arah jam. Okey, ikut arah jam pada titik. Okey, pada titik kita nyatakan koordinat. Okey, sebab tidak ada huruf apa-apa di situ. Jadi kita tulis dalam bentuk koordinat 6, 1. Okey, boleh faham? Seterusnya, kita lihat pula contoh yang ketiga. Okey. Contoh yang ketiga. Dalam rajah di bawah, P prime, Q prime, R prime ialah imej bagi PQR di bawah suatu putaran. Huraikan putaran itu. Okey, sama seperti tadi, kita perlu cari dahulu di manakah pusat putaran. Okey, jadi yang ni ialah objek, yang ni ialah imej. Okey, kita pilih satu titik dahulu, sepasang titik yang sepadan antara objek dan imej. Okey. Katakan cikgu pilih titik yang pertama sebagai Q dengan Q prime. Okey. Dan kita akan bina pembahagi dua sama serenjang. Okey, di antara Q ke Q prime. Okey. Okey, jadi kita letakkan jangka lukis pada Q. Kita panjangkan sehingga separuh daripada garis. Okey, bina satu lengkuk di atas dan juga satu lengkuk di bahagian bawah. Daripada Q prime juga sama. Okey, daripada Q prime, letakkan jangka lukis. Okey, bina satu lengkuk di bawah dan juga lengkuk di bahagian atas. Okey, jadi selesai yang pertama. Kita sambungkan antara persilangan yang pertama dengan persilangan yang kedua. Okey. Okey, boleh ya? Tu titik yang pertama. Okey, katakan kita pilih seterusnya antara R dengan R prime. Okey, kita boleh pilih mana-mana titik sahaja. Asalkan titik itu sepadan antara objek dengan imej. Okey, jadi kita akan bina pembahagi dua sama serenjang garis R, R prime. Okey. Okey, yang tajam tu kamu akan letakkan pada R. Okey. Okey, seterusnya kita akan tandakan satu lengkuk. Okey, satu lengkuk di bahagian
bawah garis dan satu lagi lengkuk di bahagian atas garis. Okey. Dan kita akan letakkan pula yang tajam pada R prime. Okey, yang tajam pada R prime dan seterusnya. Bina lengkuk di atas dan juga satu lengkuk di bahagian bawah. Okey. Okey. Jadi kita akan sambungkan persilangan antara dua lengkuk biru tadi. Okey, satu di sini dan satu lagi di sini. Okey. Jadi di antara garis hijau dan garis biru, kita dapati kita ada satu persilangan. Okey, dan cikgu akan tandakan persilangan itu sebagai titik berwarna merah. Okey, merujuk kepada pusat putaran. Okey, sekarang ni kita dah ada pusat putaran. Kita boleh cari pula sudut putaran. Okey, sudut putaran caranya ialah kita bina garis daripada titik yang sepadan melalui pusat putaran. Okey, cikgu ubah warnanya warna merah. Okey, untuk pusat putaran. Daripada R, cikgu sambung ke pusat putaran. Dan daripada pusat putaran, cikgu sambung pula pada R prime. Okey, boleh nampak tak sudut apa sekarang? Okey, daripada R ke R prime. Kita boleh nampak sudutnya di situ, iaitu sudut tegak juga. Okey, sudut 90 darjah. Daripada objek ke imej, arahnya ialah ikut arah jam. Okey, pada pusat 4, 1. Jadi, huraikan putaran. Kita tulis jawapan dalam bentuk ayat. Okey, putaran 90 darjah. Okey, ikut arah jam. Okey, ikut arah jam pada titik. Okey, pada titik, nyatakan titik. Okey, kalau ada huruf, nyatakan huruf. Kalau tak ada huruf, kamu baca koordinat. Okey, koordinatnya ialah 4, 1. Okey, boleh faham ya? Untuk huraikan putaran. Nyatakan pusat, nyatakan arah dan juga nyatakan sudut. Okey, seterusnya contoh yang terakhir. Okey, melibatkan penyelesaian masalah. Rajah di bawah menunjukkan sebuah muka jam. Huraikan pergerakan jam itu selepas 40 minit. Okey, jadi di sini kita dah tahu bahawa jam ni, okey, yang ni adalah 5 minit. Okey, 5 minit, 10 minit, 15 minit. Okey. Okey, setiap satu ni mewakili 5 minit. Okey, jadi setiap satu mewakili 5 minit selepas 40 minit. Maksudnya daripada 3, okey, 5, 10, 15, 20, okey, 25, 30, 35, 40. Okey, 40 minit maksudnya jarum minit akan berada pada nombor 11. Okey, jarum minit. Yang ni jarum minit jarum minit. Jadi cikgu akan lukis semula jarum minit pada kedudukan baharu iaitu pada nombor 11. Okey, ni kedudukan jarum minit yang baharu selepas 40 minit. Okey, jadi sekarang dia suruh huraikan. Okey, pergerakan jarum minit ni sebenarnya merupakan suatu putaran pada pusat di tengah muka jam ini. Jadi sekarang ni kita dah ada arah. Okey, arah semestinya ikut arah jam. Okey, bila huraikan maksudnya kita dah tahu yang ni adalah putaran. Okey, jadi bila putaran kita mesti ada sudut. Okey, kita mesti ada arah dan juga pusat. Okey, tapi di sini pusat tidak perlulah sebab dah ada pusat di sini, pergerakan jarum minit. Jadi apa yang kita perlu tahu ialah sudut. Okey, kita kena cari sudutnya sebab arahnya adalah ikut arah jam. Okey, ikut arah jam lah. Okey.
Jadi, bagaimana kita nak dapatkan sudut? Okey. Kita perlu tahu bahawa satu putaran lengkap, satu putaran lengkap sudutnya ialah 360 darjah. Jadi apabila 360 darjah, jam ni dibahagikan kepada 12 bahagian. Maksudnya, satu bahagian kita boleh cari sudutnya. Sama dengan 360 darjah jumlah sudut, kita akan bahagikan dengan 12 bahagian. Jadi di sini kita akan dapat satu bahagian ni, kita akan dapat satu bahagian ni sudutnya ialah 30 darjah. Satu bahagian ni sudutnya ialah 30 darjah. Jadi berapa darjah di antara 3 ke 11? Jadi kita akan kiralah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 bahagian daripada nombor 3 nak pergi ke nombor 11. Jadi sudutnya kita boleh cari di sini iaitu 30 darjah untuk satu bahagian. Kita darabkan dengan 8. Jadi sudutnya di sini ialah 240 darjah. Kita dah ada sudut, dah ada arah. Jadi kita boleh huraikan pergerakan jam ini. Jadi kita nyatakan jarum minit mengalami putaran. Mengalami putaran. Kita nyatakan bahawa yang ini adalah putaran. Sudutnya 240 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam. Boleh faham bagaimana kita nak menghuraikan pergerakan jam selepas 40 minit. Dengan beberapa contoh yang telah cikgu bincangkan, cikgu harap kamu boleh faham bagaimana untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan putaran. Seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.